Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan bi mazidin ibranaka. Sultan. Okey, dalam tak berapa lama lagi, mungkin dalam 9 ke 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Masuk ke bulan Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah. Jadi bila terkenangkan masuknya waktu Ramadan ni, saya cuma teringat ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Bulan Ramadan adalah bulan perang yang pertama yang ada dalam Islam, mana perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Cuba kita fikirkan bahawa ketika bulan Ramadan tu, dengan keadaan tidak makan, tidak minum dan juga lapar dan dahaga yang lain macam tu, kita mampu masuk ke dalam perang tersebut dan akhirnya Allah beri kemenangan. Maksudnya perang tersebut, preparation tu bukan dalam bentuk preparation fizikal, mental. Allah duga dalam perang tu dalam bentuk dugaan mental. Tak makan, tak minum, macam mana nak menghadapi perang tersebut, kan? Jadi bila kita fikir tu, maksudnya Islam, kebanyakan perang dalam Islam ni dimenangi ketika mereka berpuasa. Itu yang saya dapat sedikit gambaran bagaimana kekuatan bangsa atau umat Islam ni adalah disebabkan oleh berpuasa itu sendiri, bukannya disebabkan preparation atau angkatan perang tu. Tapi kebanyakannya disebabkan spiritual, rahsia dalam bentuk puasa. Dan bila saya fikir lagi, kita jauh dalam masa-masa terdekat ni, saya tengok kenapa di Nusantara ni Islam dan juga kesultanan tu amat penting ni. Sebab apa? Kalau kita tengok di zaman Turki, kesultanan tu yang akan menjaga Islam dan menjaga syiar dan juga maruah Islam sebabkan kesultanan tersebut. Tapi pihak musuh-musuh Islam ni, dia antara strategi mereka untuk hancurkan Islam ni adalah hancurkan para sultan-sultan dan raja-raja bagi umat Islam. Itu adalah misi mereka yang daripada dulu sampai ke hari ini. Kita juga diberitahu bahawa Indonesia merupakan sebuah negara paling ramai umat Islam di dunia. Bayangkan, agama Islam ni bermula di tanah Arab, tapi yang ramai penganutnya di Indonesia. Berapa ribu kilometer perjalanan para da'i nak bawa agama Islam ni ke Nusantara. Dan Indonesia, kalau kita kaji sejarahnya, mempunyai pelbagai jenis kesultanan. Kesultanan Aceh, Kesultanan Majapahit, Kesultanan Sriwijaya, Kesultanan Riau, apa itu semua jenis kesultanan ada di Indonesia. Tapi semua sultan-sultan ni ketika dulu merupakan antara yang menjaga kemaslahatan Islam di tanah Indonesia tersebut. Dan setelah datangnya penjajah daripada barat, mereka lakukan apa? Mereka bersongkol dengan para komunis. Bersongkol dengan komunis, mereka bunuh semua sultan yang ada di tanah Indonesia itu. Mereka bunuh. Mereka bukan bunuh sahaja pada sultan tersebut, malah mereka bunuh keturunan dia. Kenapa mereka ingin membunuh? Mereka telah membunuh keturunannya kerana mereka mau hapuskan seboleh-bolehnya Islam dari bumi Indonesia ataupun Nusantara ini. Dan cuma Allah tak izinkan mereka lakukan di tanah Melayu ini. Kenapa Allah tidak izinkan? Kerana mungkin ada sesuatu yang akan Allah angkat daripada bumi kita ini. Dan kita lihat bagaimana orang-orang di Indonesia ni, Islam sudah terumbang-ambing. Kerana Islam ni hanya kuat disebabkan NGO ataupun persatuan-persatuan ataupun orang tertentu sahaja. Walaupun mereka ada ramai ulama-ulama yang besar di Indonesia, tapi mereka tidak ada sistem pemerintahan yang ada Islam yang seperti Malaysia, di mana kita ada mufti, ada sultan, ada majlis agama dan juga jabatan agama yang cuba untuk melaksanakan Islam di tanah ataupun di tanah Melayu ini. Itu perbezaan yang antara sultan dengan tak ada sultan. Kenapa ada musuh-musuh kita di Malaysia ini? Mereka cuba untuk mewujudkan Republik Rakyat Malaysia. Kenapa? Kerana mereka ingin hapuskan kedudukan Islam di negara kita ini. Bila tak ada raja, tak ada sultan, maka tidak ada lagi institusi kesultanan tu yang akan menjaga Islam
di tanah air kita ni. Dan bila semua tu sudah menjadi republik, maka habis satu lagi komposisi sistem pemerintahan Islam di Malaysia ni yang akan menjadikan negara kita ni sudah akan menjadi seperti Indonesia, di mana pagi masuk Islam, petang menjadi Kristian. Tak ada siapa yang pantang mereka dan tidak ada institusi kehakiman yang mampu untuk mengawal mereka daripada beza satu ke satu agama yang mereka anuti. Jadi apa yang saya cuba ceritakan ni adalah fakta. Maksudnya kalau agama kita ni tidak ada sultan yang menjaganya, maka kita takut-takut nanti negara kita akan menjadi republik dan takut-takut komunis akan jaga negara kita dan kita semua akan terhapus iman daripada kita dan akhirnya kita menjadi alpa dan terus hilanglah Melayu di tanah Malaysia ni. Dari sini saya nak kongsikan satu video, mungkin anda pun sudah tahu video, tapi cuma nak kongsikan bagaimana andainya institusi Raja Sultan itu tidak ada di negara kita, maka inilah yang akan terjadi seperti yang diceritakan oleh Ustaz Izhar pada video yang akan anda tonton sebentar lagi. Jom kita saksikan bagaimana institusi itu, institusi Raja dan Sultan itu penting buat kita umat Melayu di tanah Melayu. Saksikan. Sekarang ni tambah-tambah pula tuan-tuan puan, zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Abdul Somad mengenai isu tadi. Buka airport saya sembang, saya hantar dia sampai airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Dia cakap saya nak balik ni, dia cakap saya. Dia kata, akhi, sahabat, dia cakap bahasa Arab. Sahabat, tolonglah, jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata, kenapa? Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib-Habib datang, Syekh-Syekh datang ramai. Dia kata sahih, ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dokongan dan sokongan daripada bapa dan ibu. Tak faham saya. Dia kata, apa benda Syekh, hantar cakap apa ni? Dia kata, Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Sultan kena ada, sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Tu kena ingat. Dia kata ada mufti, ada sultan. Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti yang lebih alim. Ulama al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada salati sultan-sultan zaman dulu. Tu bab negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti, kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah, kuku pun tak ada, dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment perlembagaan kita, ada balik pada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu kepada Islam ahli sunnah wal jamaah macam kami.